Cik Hakim. Nah, saya dah on. Ada suara? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيعة أبي الهيثم وما قال لأصحابه. وأخرج الطبراني عن عروة مرسلا قال كان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وقال يا رسول الله وإن بيننا وبين الناس حبالا والحبال الحلف والمواثيق فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قومك وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وقال الدم الدم الهدم الهدم. فلما رضي أبو الهيثم بما رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أقبل على قومه فقال يا قوم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد إنه لصادق وإنه اليوم في حرم الله وأمنه وبين ظهر قومه وعشيرته فاعلموا أنه إن تخرجوه رمتكم العرب عن قوس واحدة فإن كان طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد فادعوه إلى أرضكم فإنه رسول الله حقا وإن خفتم خذلانا فمن الآن. فقالوا عند ذلك قبلنا عن الله وعن رسوله ما أعطيانا وقد أعطينا من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول الله فخل بيننا يا أبا الهيثم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبايعه. فقال أبو الهيثم أنا أول من بايع ثم تبايعوا كلهم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa berhati-hatilah, takutlah Allah berkenan dengan para sahabat aku, kerana siapa yang sayang mereka, kerana sayang mereka aku akan sayang kamu, dan kalau kamu benci mereka kerana kamu benci mereka aku akan benci kamu. Dan siapa yang menyakiti para sahabatku dia telah menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita berkumpul untuk kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hayatus sahabah. Kita dah sampai ke Isra Mi'raj hari itu kan. Jadi sebelum tu kita kena tahu background sedikit kehidupan Al-Madinatul Munawwarah ataupun Yathrib. Penduduk mereka daripada mana dan asal usul mereka daripada mana. Kerana kalau tidak kita terus dah masuk, nanti kita tak tahu dalam tu ada beberapa kabilah yang penting. Ada orang Yahudi di sana yang menetap sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan ada orang Yaman di sana yang digelar Ansar. Mereka menetap di sana juga. Yahudi yang menetap di Madinatul Munawwarah ni sebelum Nabi hijrah kepada mereka kan, mereka dah ada sana ratusan tahun. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam
selamatkan Bani Israel daripada Firaun, dia bawa mereka ke Makkahul Mukarramah untuk mengerjakan haji. Dia bawa 70,000 orang. Nabi SAW bawa bila Fatah Makkah lebih kurang 124,000 para sahabat datang. Sebab tu dia menangis pada malam Isra Mi'raj kan. Dia kata, kerana umat aku lebih kurang lagi daripada umatmu, jadi aku sedih. Dia bukannya dia benci dengan Nabi, tapi dia kata dia macam hirs lah. Dia kata kalaulah kan, keinginan dia kalaulah umat aku pun sebesar umat Nabi SAW. Bila Nabi Musa AS bawa mereka pergi mengerjakan haji, dalam perjalanan pulang mereka lalui Yathrib. Nabi Musa AS bila lihat kebun-kebun kurma di Yathrib, Nabi Musa AS beritahu, inilah tempatnya yang Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Khairul Bariyah, Khairul Anam kan, Imamul Anbiya, penghulu bagi semua Nabi, dia akan menetap di sini. Mendengar itu 4,000 daripada kalangan mereka kata mereka akan menetap di Madinatul Munawwarah. Mereka ni adalah daripada kalangan orang-orang yang berpengetahuan tentang ilmu Taurat masa itu yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan mereka kata kami nak tunggu sini untuk menunggu kami nak menetap di sini untuk menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah turun dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang Allah berikan kitab ni, Yahudi Nasrani kan, mereka ni kenal Rasulullah seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka tunggu. Dan sebelum mereka wafat, mereka akan tulis wasiat. Dalam wasiat tu tulis apa? Sesungguhnya kami telah beriman dengan Nabi akhir zaman, dan kami berpesan kepada anak-anak kami, bila Nabi datang bantulah mereka. Tapi adakah itu berlaku? Tidak berlaku. Sebaliknya mereka inilah yang menentang Nabi pula di Madinatul Munawwarah. 3 kabilah yang penting di Madinatul Munawwarah itu Banu Quraidah, Banu Nadir dan Banu Qainuqa. Nanti kita akan cerita. Mereka ni semuanya daripada sini. Tapi hari ni yang kita nak bincangkan tentang Ansar, mereka yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pihak yang mana menentang Nabi. Mereka tak suka Nabi. Tapi yang ni satu pihak yang bantu Nabi. Mereka datang daripada mana? Mereka ni kesemuanya datang daripada Yaman. Aus dan Khazraj ni datang daripada Yaman. Mereka ni datang daripada Sabak. Sabak ni adalah satu tempat di Yaman di mana Malikah Ratu Balqis dia memerintah dulu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bila burung hudhud tak dijumpai kan, dia pergi bayangkan daripada Jerusalem tu, dia pergi daripada Quds, dia pergi sampai ke Yaman. Dia turun bawa sampai ke Yaman, dan dia bagi tahu, kata inni wajadtum ra'atan tamlikum kan, wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku mendapati mereka ni beragama Majusi. Mereka sujud kepada matahari, mereka sembah apilah matahari. Dari situ dia datang beritahu khabar kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman yang dakwah mereka ni. Kan dakwah dia, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu saja. Kata surat ni daripada Nabi Sulaiman, dan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata kamu tak boleh menang ke atas aku, maka datanglah kepada aku dengan surrender, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Ratu Balqis meluk agama Islam, semua mereka telah meluk agama Islam. Tapi selepas sekian lama, Allah utuskan Nabi. Dalam Ibn Katsir mengatakan dalam sejarah, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, 13 orang para anbiya yang diutuskan kemudiannya juga kepada mereka ni di Sabak. Sabak ni antara Sana'ah lebih kurang 3 hari perjalanan. Zaman dulu lah musafah dia dikira, lebih kurang 3 hari perjalanan. Maka mereka ni lama-kelamaan mereka dah mula tinggalkan agama. Tapi bila mana mereka beriman kepada Allah, Allah berikan semua kelebihan kepada mereka. Seperti mana Allah sebut dalam surah Sabah, Allah turun dalam Al-Quran, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata lihatlah bagaimana kami telah anugerahkan kepada kaum Sabak, kami telah mudahkan segala-galanya, kami telah berikan mereka kebun-kebun. Ibn Katsir meriwayatkan, kata sehingga kalau seorang tu bawa bakul masuk dalam kebun pun buah gugur sendirinya dalam tu.
Dan kemudian mereka bina dam. Dam tu dikatakan Ratu Balqis yang bina, sebab air datang daripada gunung kan, tinggi air datang. Jadi dia menyebabkan banjir. Jadi mereka telah bina satu dam yang begitu kuat sekali yang dapat tahan air itu. Tapi bila mereka dah mula kembali kepada fitrah asal mereka, bukan fitrah lah, kembali kepada ajaran sesat mereka, maka ada seorang alim di sana yang mengetahui akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui akan kebenaran. Dia kata kepada mereka ni, kepada kaum Aus dan Khazraj, mereka inilah yang akan jadi Ansar. Kata kepada mereka, lebih baik kamu pindah daripada sini sebelum berlakunya banjir besar ni. Dan banjir besar tu berlaku sebab apa? Sebab tikus dia kan, dia tebuk, dia lubangkan dam tu dan pecah kemudiannya. Kaum Aus dan Khazraj ni mereka fikir nak buat macam mana kalau lari sekarang, orang akan pelik kan, kenapa dia orang ni tiba-tiba nak pergi tinggal kat sini, ada apa ke? Ataupun dia orang akan jadi menghalang mereka ni, oh kamu nak kami mati, kau nak lari dari sini. Dia orang buat perancangan. Pada Yusuf rahmatullah alaih kata, apa mereka buat perancangan? Mereka kata macam inilah, dia kata kita pura-pura bergaduh antara kita. Dan aku serang kamu, aku pukul kamu, aku tumbuk kamu, kamu keluarkan pedang, konon-kononnya serang kami. Lepas tu kami tak puas hati, kami tinggalkan sini, kami pergi. Orang alim tu, dia bagi mereka 3 pilihan. Dia kata sama ada korang pergi ke Ghassan, di sana buah-buah subur. Dia kata kalau yang nak minum arak, kata pergi sana. Dia kata kedua, dia kata boleh menetap di Makkahul Mukarramah, di situlah Banu Khuza'ah. Khuza'ah. Dan ketiga, dia kata pergilah ke Yathrib, di tempat kebun kurma yang Nabi akhir zaman akan diutuskan. Jadi mereka ni telah pergi. Mula Yusuf rahmatullah alaih kata, sebelum Nabi datang lagi, Allah Subhanahu wa taala telah hantar para Ansar ni untuk mereka bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Dalam peristiwa Isra dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah tempat yang subur, banyak kebun kurma. Nabi tanya kepada Jibril, ni apakah tempat ini? Maka Jibril kata, inilah Yathrib yang Nabi akan. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kan ke Mina, ke Aqabah, di Uqaz kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cari, Nabi tanya satu-satu kaum kan, boleh tak mayansuruni kan, siapa yang akan bantu saya, siapa yang boleh bagi protection kepada saya kan. Baiklah, sebelum tu satu perkara lagi, Sabak ni kan, kita dengar kaum Sabak kan, daripada mana datangnya Aus dan Khazraj ni. Sabak ni nama orang. Riwayat mengatakan ini adalah nama seorang yang mempunyai 10 orang anak. 4 orang telah pindah ke Syam, ke Ghassan sana, dan 6 orang lain menetap di Yaman lah. Jadi daripada mereka inilah keturunan Aus dan Khazraj ni. Ini sekadar untuk pengetahuan kita lah kan. Inilah daripada perkataan Sabak. Sabak ni juga, tempat itu juga dinamakan dengan Ma'arib. Ma'arib di mana berlakunya kemudiannya banjir besar. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Kemudian bila datang banjir yang besar dengan pecahnya dam tu, maka telah hancur, musnah semua. Yang tinggal Allah tumbuhkan pohon buah yang tak manis, dan syai'im min sidrin qalil, dan ada juga pokok bidara, tapi sedikit itu pun bidara hutan yang bukan manis seperti mana bidara yang ditanam. Itulah sidr kan, perkataan sidr, zalika jazainahum bima kafaru. Orang Sabak ni pun jahat juga. Diorang ni pun macam Bani Israel juga. Bani Israel bila Allah bagi orang manna wassalwa kan, diorang kata buat apa? Buat apa? Kata kami nak apa? Kami nak bawang, kami nak dal kan, kami nak masak sendiri. Kami nak buat kuah sendiri. Kan diorang sebut dalam Quran, Allah cerita kan. Kata kami tak nak dah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin, kami tak nak lagi. Yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka ni pula kata, sebelum ni kita pernah ceritakan rihlatash syita'i was saif, orang Yaman akan pergi ke Syam kan. Dia kata ya Allah, kenapa mudah sangat? Dia kata kita punya marhalah pun cantik je. Gerak satu marhalah kan, elok penat je dah ada tempat persinggahan, dah ada perkampungan, boleh makan minum. Dia tak rasa macam safar dah, dia kata. Dia doa, Rabbana ba'id baina asfarina. Dia kata, ya Allah, kau jauhkanlah perjalanan kami sikit, susahkanlah, baru rasa penat dahaga. Macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala azab mereka. Bukan sekadar tak syukur, mereka minta sesuatu perkara yang Allah dah berikan kebaikan, mereka pilih yang
buruk kan. Sepatutnya pilih apa yang Allah berikan kepada mereka. Inilah asas. Maka Nabi SAW telah pergi dua minggu lepas kita sembang dengan Abu Bakar Siddiq akan jalan dengan Nabi SAW. Sini Nabi SAW bawa Sayyidina Abbas pula, bawa bapa saudara Nabi SAW sendiri. Nabi pergi ke Mina dan Nabi kata, tolonglah aku untuk jumpakan dengan aku kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah Arab, khususnya daripada mana? Yaman. Ketika itu daripada Yaman lah kan. Pergi kepada satu semua tolak. Sehinggalah Nabi SAW sampai kepada tempat penempatan Banu ni, kabilah Aus dan Khazraj ni. Mereka ni datang daripada Yathrib. Ketika tu Madinah namanya Yathrib. Bila Nabi SAW jumpa dengan mereka, Nabi SAW tanya, kamu siapa? Mereka kata, kami Aus dan Khazraj. Khazraj ni kira golongan yang rendah sikit, Aus ni tinggi sikit. Khazraj ni dia orang buat pertanian, Aus ni perniagaan. Itu perbezaan antara mereka lah. Tapi kedua-dua mereka mereka ni telah penat berperang antara mereka lebih 5 tahun di Yathrib, sehingga orang tua dia orang sudah mati dalam pergaduhan tu. Maka bila mereka datang ke haji, zaman tu pun dekat Mina mereka akan ada khemah daripada Habsyah, daripada Syam, daripada Yathrib, daripada Yaman kan, daripada lain-lain negara mereka akan ada satu khemah. Nabi pergi kepada mereka lah. Kata, siapa man yu'awini man yansuruni kan, siapa yang boleh bantu aku supaya aku dapat hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah, sehingga aku dapat sampaikan risalah yang Allah berikan kepada aku dan aku janjikan syurga untuk mereka. Ada orang yang tolak kan, ada orang yang tolak. Dia kata, bukan, kami tak nak bantu kamu, tetapi kami ada perjanjian dengan Raja Parsi, Kisra. Jadi kalau kami putuskan perjanjian itu, maka mungkin mereka akan serang kami. Nabi SAW beritahu mereka, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan satu hari nanti kerajaan Parsi pun akan tunduk kepada kerajaan Islam yang dibawa oleh aku. Ni selepas beberapa hari berlaku perkara tu. Pergaduhan berlaku antara mereka dengan tentera ataupun daripada Parsi, dan mereka dapat kemenangan ke atas. Itu baru Nabi sebut saja kan. Tetapi yang Ansar ni yang panggil yang dipanggil kemudian diberi gelaran Ansar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aus dan Khazraj ni, mereka datang kelompok yang kecil pada tahun tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka. Mereka kata, apa ya Rasulullah dakwah kamu? Maka pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Ibrahim daripada wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Bila Nabi Ibrahim AS kata, ya Allah, jadikanlah tempat ini iaitu Makkahul Mukarramah aman, tenteram, dan berilah rezeki kepada penduduk sini kan, dan jauhilah mereka daripada sembah berhala. Sekarang ni mereka buat apa? Mereka dah susun berhala di keliling Mekah, keliling Kaabah, dan mereka sembah berhala. Maka dia kata, jadikanlah dan selamatkanlah mereka daripada penyembahan berhala ni. Mereka dengar, sambung lagi, Rabbana inni askantu min dzurri. Semua kisah Nabi Ibrahim Nabi baca, dan Nabi sambung lagi, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka orang yang zalim ni Allah tak tahu. Sampai habis. Maka mereka kata, baiklah, apa tuan nak, kami sedia. Salah seorang di situ adalah As'ad bin Zurarah. Dia adalah orang pertama yang telah terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak bayat apa-apa lagi. Ini baru pertama. Dan mereka telah pulang dan mereka buat usaha di kalangan mereka. Ini belum ada apa-apa bayat lagi, belum ada bayat lagi. Bila mereka buat usaha di kalangan mereka, mereka perlukan seorang yang mengajar mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah kata daripada keluarga yang kaya raya. Kemudian ibu dia, ayah dia dera dia kan, ikat dia, rantai dia, sehingga dia larikan diri, dia berhijrah ke Habsyah. Kemudian bila dia pulang ke Madinah, ibu dia tengok begitu keadaan dia yang sedih, miskin, ibu dia biarkan dia. Kemudian Nabi utuskan dia lah untuk pergi mengajar mereka Quran di Madinatul Munawwarah. Jadi dia buat usaha.
dia buat usaha di kalangan mereka. Ini para Ansar. Mereka ni adalah orang-orang yang terawal. As'ad bin Zurarah ni adalah orang yang bagi penempatan pertama untuk buat usaha di Madinatul Munawwarah. Mus'ab bin Umair yang mengajar. Ini Mus'ab kira muhajirin lah, daripada muhajirin bin Ansar. Satu hari Sa'ad bin Mu'adh ni radhiyallahu an adalah seorang Ansar, ketua kepada kabilah mereka. Abdul Ashhal punya ketua. Satu hari dia kata kepada Usaid bin Hudhair, ada seorang sahabat juga, Ansari juga, dia kata, aku dengar kata Mus'ab seorang datang, dia berpakat dengan sepupu aku As'ad, dia membawa ajaran yang kita tak pernah dengar lagi. Dia kata baik kita halau mereka keluar daripada sini sebelum mereka menyebabkan perpecahan balik. Selama ni mereka dah bergaduh, Aus dan Khazraj ni lama, 5 tahun, mati ramai orang dah. Maka Usaid bin Hudhair ni datang, dia jumpa Mus'ab. Dia kata Mus'ab, dia kata engkau baliklah. Dia kata sepupu aku bagi tahu engkau buat. Mus'ab kata aku cakap dulu, engkau dengar dulu aku cakap. Kalau engkau rasa apa yang aku cakap ni salah, maka aku akan pergi daripada sini. Dia kata baiklah, cakaplah. Maka dia baca Al-Quran. Zaman dulu dakwah mereka adalah Al-Quran. Malangnya hari ni Quran kita tinggalkan, kan, kita guna logik kita, akal kita, entah apa mana. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, dakwah mereka adalah Quran. Seperti mana Nabi dakwah tadi kepada As'ad bin Zurarah dengan kabilah daripada Aus dan Khazraj dengan baca Al-Quran. Pertama Nabi baca ayat itulah, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala telah utuskan aku kan sebagai rasul, sebagai pemberi berita gembira dan amaran, wa da'iyan ila Allah biiznihi, dan aku dakwah manusia kepada Allah. Maka dia baca Quran. Bila dia baca Quran, Usaid kata, ini macam mana nak masuk Islam? Dia kata, betul apa dakwah kamu? Dia kata, kamu mandi dan kemudian kamu ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun masuk Islam. Bila seorang ni masuk Islam, wajah dia akan berubah, atau nur wajah dia akan berubah. Selepas dia meluk agama Islam, dia kata sekarang ni, dia kata ada seorang ketua kami nama Sa'ad bin Mu'adh. Inilah Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika berlaku peperangan dengan Banu Quraidah, Banu Quraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah, berilah penghormatan kepada ketua kamu. Sebab apa berlaku tu nanti saya cerita. Dia kata ketua kami ada seorang Sa'ad bin Mu'adh ni, kata kalaulah dia meluk agama Islam, maka semua orang ataupun banyak orang akan meluk agama Islam. Dia kata bawalah datang sini. Maka Usaid tadi dia kembali kepada kawan dia ni. Sa'ad tengok daripada jauh lain macam, dia kata muka pun dah nampak lain. Dia kata ini dah terkesan dah ni. Sa'ad bin Mu'adh kata apa cerita? Dia kata aku tak tahulah. Dia kata engkau pergi dengar sendirilah. Dia kata Sa'ad bin Mu'adh pun datang, dia pun bengang. Dan satu lagi berita yang disampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adh, kata mereka buat perancangan untuk bunuh Sa'ad bin Mu'adh kerana Sa'ad bin Mu'adh nak hentikan dakwah ni. Maka Sa'ad bin Mu'adh pun marah. Dia pergi terus dan dia bagi tahu kepada mereka. Dia kata apa kamu buat di sini? Mus'ab kata macam inilah, perkara yang sama diulang. Dia kata kau dengar dulu, kalau boleh terima alhamdulillah, kalau tak boleh terima saya pergi daripada sini. Begitu yakin mereka dengan kalamullah. Begitu yakin dengan kalamullah. Ialah seperti mana Ali radhiyallahu an, pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia tidur di atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ada orang tanya kepada Sayyidina Ali, kata takut tak, rasa takut tak malam tu sebab dikepung oleh musyrikin nak bunuh? Dia tak takut. Kata kenapa? Kata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu akan bertemu dengan aku nanti di Madinah. Dia kata aku yakin aku tak akan matilah. Itu keyakinan para sahabat. Dan Mus'ab bin Umair punya yakin dengan apa yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan yakin dengan diri dia, bukan dengan perkataan dia, tapi dengan kalam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi, yang dia bawa kepada orang Yathrib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu mereka akan terima. Maka dia baca surah Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dibaca sampai habis satu surah. Mereka dulu bukan macam kita, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad memanglah surah yang sangat powerful. Mereka baca kerana apa? Mereka ni memang habiskan masa malam mereka
dengan solat dan bacaan Al-Quran. Sebab tu mereka ingat Ibn Umar radhiyallahu anhuma kan, dia sembahyang 2 rakaat, dia ambil wudu balik, dia baca Quran, sembahyang 2 rakaat lagi. Abdullah bin Amr bin As setiap malam dia akan khatam keseluruhan Al-Quran. Punya banyak rajin mereka. Kalau kita pagi nak kerja, ulama kata daripada pengajaran hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni, kalaulah kita nak ketinggian maka kena bangun malam. Imam Syafi'i kata biqadril kaddi tuksabul ma'ali man talabal ula sahiral layali. Sekadar kesusahan seorang itu, sekadar itulah pencapaian dia. Siapa yang nak ketinggian maka hendaklah dibangun malam. Para sahabat ni, seperti mana saya kata tadi kan, Sa'ad bin Mu'adh, Nabi kata qumu ila sayyidikum, bangun berdiri untuk ketua kamu. Dan bila dia meninggal dunia, bergegar arash Allah, ahazza arsyur rahman, bergegar, ihtazza arsyur rahman, bergegar. Orang pertama dan terakhir dengan kematian dia bergegar arash rahman. Itu kedudukan dia. Ini baru dia nak masuk Islam ni. Bila dia dengar, dia terus terima Islam. Dan dia kata, apa nak buat? Mus'ab kata, mandilah, bersihkan diri dan datanglah mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka mereka, ramai orang telah beriman. Bila sampai berita kepada Nabi SAW, kata 40 orang telah beriman. Maka ketika itulah Nabi SAW sampaikan pesanan untuk mendirikan solat Jumaat. Itulah solat Jumaat pertama yang didirikan, iaitu di rumah As'ad bin Zurarah yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini Jumaat pertama. Daripada sinilah distimbatkan kata minimum requirement ataupun bilangan minima adalah 40 orang. Tapi di sini banyak perselisihan ataupun perbezaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan kalaulah bilangan itu cukup untuk solat berjemaah, maka boleh solat Jumaat, tak ada masalah. Ada kata 12, ada kata 3 pun boleh, ada kata 4. Banyak perselisihan dalam perkara ini. Tapi yang penting, sebab ini bukan kelas fiqah, yang penting inilah Jumaat pertama yang dilaksanakan dalam rumah As'ad bin Zurarah, dipimpin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Inilah Jumaat pertama. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka. Lihat kenapa? Kerana mereka ni, bila Nabi SAW sampaikan dakwah kepada mereka, mereka ni seperti Abu Bakar Siddiq. Mereka tak kata macam mana Nabi SAW kata ni, man yu'awini, siapa nak bantu aku, man yansuruni, siapa nak bantu aku, hatta uballigha risalat rabbi, supaya aku dapat sampaikan risalah Tuhan aku, walahul jannah, balasan dia syurga. Tak soal banyaklah. Mereka kata baiklah, kalau syurga okeylah. Maka seterusnya mereka datang pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun seterusnya dengan bilangan lebih kurang dalam 12 orang, 10 orang. 10 ataupun 12 orang mereka datang. Ketika itu adalah Abdullah bin Rawaha dan lain-lain para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, Ubadah bin Samit. Dan ketika itulah mereka baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Itulah berlaku Aqabah pertama. Aqabah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata senang saja kan, baiat kamu adalah alla yusyrikna billahi syai'a, jangan kamu syirik Allah dengan siapa. Seperti mana mereka panggil pun baiat nisa, baiat seperti mana baiat dengan wanita, iaitu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak-anak kamu, jangan fitnah kan. Perkara-perkara seperti itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta lagi mereka untuk perjanjian yang besar, iaitu untuk memerangi mereka yang memerangi Rasulullah, untuk memberi perlindungan kepada sesiapa saja yang menyerang Rasulullah, seperti mana mereka memberi perlindungan kepada keluarga mereka sendiri. Ajib, para Ansar ni, diorang ni terbalik. Kan sebelum ni kita belajar kabilah-kabilah dulu, mereka tanya Rasulullah, kalau ialah hari ni Tuan minta kami punya perlindungan, kami bagi perlindungan, besok Tuan dah menang, boleh tak kerajaan tu bagi kepada kami? Nabi kata, innal arda yurisuha, siapa yang Allah nak Allah bagi, yurisuha man yasha, siapa yang Allah nak Allah bagi. Dia orang tanya. Tapi para Ansar, soalan mereka pun ajib. Ni saya baca tadi. Soalan diorang pun luar biasa, subhanallah. Abul Haitham kata, bila mana mereka dah bersedia untuk baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini bila mana mereka datang, mereka pulang kali ini, mereka datang balik kali ketiga dengan lebih kurang 70 orang mereka datang. Ketika itu boleh kata dalam setiap rumah di Yathrib ni daripada Aus dan Khazraj ni orang dah masuk Islam. Maka bila mereka datang, Abbas kata kepada mereka ni, dengar ni, dia kata, Abbas kata, kamu bolehkah beri perlindungan kepada Muhammad? Muhammad ni adalah seorang yang mulia di kalangan kami. Masa tu Sayyidina Abbas pun belum masuk Islam lagi. Dan di sini dia selamat, sedangkan Nabi tak selamat. Tapi dia katalah sebab malu dia nak bagi tahu, kata Nabi tak selamat di kalangan keluarga sendiri, dan Nabi selamat di sendiri. Nabi seorang yang mulia. Di sini orang dengar cakap dia, betul ke kau nak bawa dia pergi sana? Kau tak akan apa-apakan dia. Kalau musuh serang dia, adakah kamu akan biarkan dia keseorangan, ataupun kamu akan bantu dia? Abbas radhiyallahu anhu sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak saudara bagaimana pun. Walaupun Sayyidina Abbas ketika itu belum masuk Islam lagi, tapi sayang dia nak dapat jaminan daripada mereka. Tapi Ansar ni subhanallah, mereka ni Allah memang seperti mana saya sebut awal tadi, sebelum Nabi diutuskan lagi, Ansar telah diutuskan oleh Allah ke Madinatul Munawwarah untuk istiqbal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir lagi. Sebelum Nabi lahir lagi, bukan selepas Nabi lahir Nabi nak datang baru terbentuk. Sebelum tu lagi Aus dan Khazraj ni Allah utuskan daripada Sabah untuk mereka istiqbal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa murid dia kata? Abul Haytham At-Tayyihan kata, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kan yang saya sebut tadi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Kami ada perjanjian dengan mereka. Dan kami menerima kamu masuknya, sana pun akan jadi musuh kami, Quraisy pun akan jadi musuh kami. Kan? Tapi kami adalah kaum yang boleh pandai dalam peperangan. Kami boleh mempertahankan kamu ya, memberi perlindungan kepada kamu ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kata, kami akan putuskan hubungan dengan mereka. Kata, mana tahu Allah berikan, kan? Dan dia yakin, dia kata, fa'asa, dia kata, Allah akan berikan kejayaan kepada kamu ya Rasulullah, dan kamu akan kembali kepada Madinatul Munawwarah. Ketika itu, adakah engkau akan tinggalkan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia tak tanya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai ketua mereka, bukan sebagai pengikut mereka. Orang kata, saya ketua Khazraj, Nabi akan duduk, kami bagi perlindungan. Bukan, sebagai ketua mereka, sebagai, ialah Rasulullah. Mana ada orang boleh jadi ketua kepada Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Nabi kata, balid damud dam wal hadmul hadam. Ini nak terjemah pun susah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tetapi tidak, hidup aku, hidup kamu, mati aku, mati kamu. Maksudnya aku hidup pun dengan kamu, kubur aku pun dengan kamu. Ana minkum wa antum minni, aku daripada kamu dan kamu daripada aku. Wa haribu man harabtum wa usalimu man salamtum. Sesiapa saja perang kamu, aku akan memerangi. Sesiapa sahaja yang kamu perangi, aku akan memerangi. Siapa saja yang kamu beri pendamaian, aku akan beri pendamaian kepada mereka. Begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam beri perjanjian kepada Ansar ni, kerana Nabi tahu semuanya datang daripada Allah, dan Nabi yakin dengan mereka, dan Nabi buat keputusan yang muktamad. Kata Nabi tak akan kembali lagi kepada Makkahul Mukarramah. Cuba imagine tuan-tuan, Muna Sa'ad sebut, dia kata, selagi mana hubungan antara Muhajirin dan Ansar ni tidak seperti adik-beradik, dan ataupun lebih rapat daripada itu, maka agama tak akan tersebar. Mereka ni, mereka terima Nabi seperti mana keluarga mereka sendiri. Sebab tu Nabi katakan, ana minkum wa antum minni, aku daripada kamu dan kamu daripada aku. Sedangkan Nabi orang Makkah, Quraisy, Hashimi. Nabi tinggalkan mereka, Nabi pergi ke Madinatul Munawwarah, dan daripada situ Nabi kata, hidup aku pun dengan kamu, mati aku pun dengan. Nabi tinggalkan semua. Bila Hamzah radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia syahid kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas habis peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, ke Madinatul Munawwarah. Nabi dengar tangisan wanita-wanita atas para syuhada, suami-suami, ayah-ayah mereka yang telah syahid. Nabi menangis teresak-esak. Nabi menangis teresak-esak. Bila para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi SAW kata, para Ansar ada juga orang yang nak tangisi mereka, bapa saudara aku syahid, tak ada siapa pun menangis untuk dia. Nabi kata, sebab tu Nabi begitu sedih. Sebab Nabi dah tinggalkan semua. Muhajirin ni mereka hijrah dan mereka tinggalkan semua kerana Allah selama-lamanya.
tak boleh kembali dah ke rumah mereka, dan mereka sanggup buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Allah sebut dalam Al-Quran dengan alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Mereka ni mas ketika itulah Sa'ad bin Mu'adh inilah yang kata dipanggil, dikumpulkan orang-orang Madinah khususnya wanita untuk menangis. Selepas ini barulah turunnya hukum pengharaman kepada nauhah, itu menangis atas kematian. Dikata menangis. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syahid selepas peperangan Khandaq. Dia menyertai semua peperangan. Dia syahid ketika selepas peperangan Khandaq, dan ketika selepas dia syahid itulah, selepas dia mati, tangan dia putus dalam peperangan Khandaq. Selepas habis peperangan Khandaq, berlaku peperangan dengan Banu Quraidah. Banu Quraidah ni adalah Yahudi terakhir yang mana sebelum Nabi halau. Nanti kita sampai kepada situ, tapi hari ini saya sebut juga. Mereka ni adalah orang-orang kabilah-kabilah yang ada perjanjian dengan kabilah Sa'ad bin Mu'adh ni. Nabi SAW minta Sa'ad buat keputusan untuk mereka nak lepas mereka ataupun nak bunuh mereka. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu dah terpotong tangan dia kan. Jadi dia dalam khemah, dia tak boleh buat apa-apa dah. Orang Yahudi Banu Quraidah ni kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarlah, dia kata lepaskanlah kami. Dia kata kurang-kurangnya. Nabi kata okeylah macam inilah. Dia kata kalaulah aku pilih salah seorang daripada kalangan kamu, daripada Aus yang mana dia buat keputusan untuk kamu, iaitu Sa'ad bin Mu'adh, adakah kamu terima? Kalau Sa'ad boleh lah, sebab Sa'ad kawan lama, kita ada perjanjian dengan dia. Rasulullah kata baiklah. Maka Sa'ad datang, Sa'ad buat keputusan, kata bunuh semua mereka, sebab mereka khianat. Mereka khianat dalam peperangan Khandaq ni. Mereka serang daripada dalam. Mereka serang daripada dalam. Dan serangan mereka kepada wanita-wanita pula tu, mereka serang daripada dalam. InsyaAllah kita akan sampai kepada situ. Maka bila Sa'ad bin Mu'adh buat keputusan itu, Nabi SAW bersabda bahawa keputusan kamu adalah ketentuan Allah. Kamu buat keputusan yang tepat seperti mana Allah tentukan. Masa dia datang itulah Nabi kata, bangun wahai orang Ansar, qumu ila sayyidikum, bangunlah, berilah penghormatan kepada ketua kamu, Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh tadi saya sebutkan, ihtazza arsyur rahman. Kata bila dia meninggal dunia, bergegar arasy Rahman. Bayangkan kita mati, entah siapa kita, apa kita buat. Mereka ni kerana sanggup buat segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas arahan pertama, Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka. Mereka tak pernah, dialah Sa'ad bin Mu'adh lah, bila mana berlakunya peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Badar ni ringkasan cerita dia, para sahabat yang keluar 313 orang keluar daripada Madinah bukan untuk pergi perang. Mereka nak pergi dapatkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, harta perniagaan tu saja, atas perintah Allah. Tapi Allah tentukan sebaliknya, itu perang. Nabi SAW kata sekarang ni 313 orang yang datang menentang 1200 orang, jadi apa nak buat? Nabi tanya kepada semua para sahabat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kami bersama dengan kamu. Nabi tanya lagi, bagaimana? Umar kata, kami bersama dengan kamu. Miqdad bin Aswad kata, kami bersama dengan kamu. Nabi tanya lagi. Maka ketika itulah Sa'ad bin Mu'adh bangun, kata, ya Rasulullah, kata mungkin Rasulullah nak dengar daripada kami, daripada Ansar. Kerana Ansar ni, mereka hanya bagi jaminan, kata kalau ada orang serang, kami akan bagi perlindungan. Mereka tak pernah janji pun akan serang orang yang, maksudnya pergi serang orang lain. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adh kata, ya Rasulullah, kami telah beriman dan kami telah membenarkan, kami dengar dan kami telah taat. Kata, bawalah kami ke lautan, kami akan masuk ke lautan. Bawalah kami panjat gunung ganang, kami akan panjat dengan kamu ya Rasulullah. Kami akan berdiri di depan kamu, di belakang kamu, di kanan kamu, di kiri kamu. Kami tak akan kata seperti mana Bani Israel kata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami akan kata, ya Rasulullah, pergilah, idhab anta wa nahnu ma'aka muqatilun. Kami akan perang dengan kamu ya Rasulullah. Ini para Ansar. Para Ansar radhiyallahu alaihim ajma'in ni,
Mereka ni memang semangat mereka, Allah sebut dalam Quran, Allah puji mereka, yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bila sahabat hijrah datang kan, mereka berebut-rebut nak jadikan tetamu, dan sampai mereka tak nak lepas, dan mereka utamakan lebih daripada diri mereka sendiri. Ini para Ansar, inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu surah, surah Fatah, dalam sebuah ayat kan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Allah kata kalau nak tahu Muhammad tu siapa, lihatlah siapa sahabat dia. Tengok sahabat dia siapa. Para sahabat Rasulullah SAW siapa. Kalau nak tahu Muhammad tu siapa, lihatlah para sahabat. Bayangkan sebelum ni kita dengar tentang sahabat Nabi SAW di Makkah seperti Abu Bakar, Umar, Hamzah kan, lain-lain. Ini orang Ansar pula. Mereka ni punya hebat mereka ni, sehingga lepas peperangan Hunain pun Nabi tak bagi apa-apa kepada mereka. Mereka ni semua mereka berikan kepada Rasulullah, balasannya mereka tak ambil apa-apa pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tunaikan janji mereka seperti mana mereka janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Abu Haytham katakan, dan mereka janji, kata kami akan beri jaminan, kami akan beri perlindungan, kami akan beri segala jenis perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi janji balasan dia apa? Syurga. Mereka tanya Rasulullah 2 kali, apa kami akan dapat? Nabi kata syurga. Daripada Aqabah yang kedua yang berlaku ni, bila mana mereka janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sendiri datang buat keputusan untuk ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah. Nama masa tu adalah Yathrib, belum turun perintah lagi. Dan mereka kata tak sanggup kami lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berdakwah dan bersembunyikan diri. Kan kita dah dengar sebelum ni kan, orang semua dah tolak Nabi. Orang Taif pun tak mahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata kami akan terima. Mereka dah buat keputusan. Mereka ni semua muda-muda saja. Semua muda-muda. Abu Haytham, mereka ni semua, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Mu'az, ketika itu semua muda-muda lagi. Sebab orang tua mereka semua dah mati. Yang hidup masa tu orang tua dia orang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Sebab dia sangka bila semua orang tua dah mati, aku dah jadi ketua kan. Daripada Aqabah kedua ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji mereka pada selepas separuh malam aku akan datang bertemu untuk baiat dengan kamu. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang baiat dengan mereka satu persatu selepas Abu Haytham punya soalan tadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi baiat dengan mereka. Ketika itu syaitan keluar, dia buat pengumuman, dia elan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan perlindungan daripada luar, yang mereka ni sedia untuk menentang kamu nanti. Maka orang-orang Quraisy datang kan, jadi dia orang semua pergi sembunyi kan. Bila orang-orang Quraisy datang terus ke khemah Banu Aus, kabilah Aus dan Khazraj ni, mereka tanya betul ke, semua diam, tak ada apa. Maka ketika itu mereka kalau tak percaya, tanyalah kepada orang besar kami. Dia refer kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memang masa tak tahu apa. Abdullah bin Ubay dengan confident kata, mana boleh, dia kata mana ada, tanpa pengetahuan aku, dia kata kabilah aku tak akan buat keputusan macam ni. Sedangkan dia tak tahu kan, tak ada siapa pun hormat dia kan. Mereka semua telah baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, untuk mereka menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk beri perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para Ansar yang Allah Subhanahu wa taala telah puji dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan siapa sahaja yang ikut mereka, walladzina tabauhum bi ihsan, kita juga boleh dapat kedudukan seperti mereka. Kita pun boleh dapat kan, dengan syarat kita nak lah. Kalau kita nak, boleh dapat kan, walaupun kita ni lemah kan, walaupun kita ni tak ada apa-apa, dosa banyak kan, tapi para sahabat pun seperti kita juga. Mereka pun buat salah, mereka pun bertaubat, Allah naikkan darjat mereka kan. Ada seorang sahabat, saya tak silap saya nama dia Abu Mihjan. Abu Mihjan ni, dia salah seorang yang mana dah masuk Islam, tapi dia tak boleh tinggal minum arak. Sehinggalah di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu an, dia minum juga, kadang-kadang dia minum arak, kantoi dia kena sebatan. Sa'ad bin Abi Waqqas bawa dia dalam peperangan Qadisiyah.
Tapi kat situ pun dia kantoi minum arak, maka Sa'ad bin Abi Waqqas penjarakan dia. Penjarakan dia sebab dia nak penjarakan dia. Ini pun sahabat juga. Maksudnya nak bagi tahu dalam sahabat pun ada juga, bukan kata semuanya. Kita bukan malaikat. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam buat kesalahan, tapi kita juga boleh jadi seperti para sahabat. Dengan satu keputusan kita akan mendapat keredaan Allah. Seperti mana para Ansar ni, satu keputusan mereka beri bantuan kepada Rasulullah, Allah terus reda dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Mihjan ni bila dia dikurung tu kan, dia tengok, dia nampak, dia dengar kan peperangan berlaku, 30,000 para sahabat berhadapan dengan 300,000 tentera Parsi. Jadi dia kata dia adalah seorang pahlawan kan yang hebat. Dia kata mana mungkin, dia kata aku dalam dia tak boleh terima. Tiba-tiba isteri Sa'ad bin Abi Waqqas lalu depan dia. Bila lalu depan dia, dia kata kepada isteri Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata tolonglah, dia kata buka ikatan aku, dia kata bawalah aku seekor kuda, bagilah aku pedang, dia kata biarlah aku perang, dia kata. Dia kata kalau aku syahid, aku syahid. Kalau tak syahid, dia kata aku akan kembali ke sini balik. Dia kata tak boleh, dia kata ini keputusan Amir, dia kata mana boleh. Dia merayu, dia kata tolonglah, dia kata aku tak sanggup melihat keadaan tentera Islam, dia kata sedang kalah kan, sedang menghadapi begitu ramai, dia kata bagilah peluang kepada aku. Maka isteri Sa'ad bin Abi Waqqas dia pun tak sampai hati dan memandangkan rayuan dia. Dia kata ini permintaan terakhir aku, mana tahu aku mati syahid. Dia pun bagi kuda Sa'ad bin Abi Waqqas dan bagi pedang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada dia, Abu Mihjan. Maka dia pun keluar pergi perang, dia tutup muka dia dengan serban, dia pergi perang. Dan bila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia, diorang kata malaikat telah datang untuk bantu. Dia maju ke depan, dia serang. Banyak orang sehingga musuh lari. Walaupun mereka tak dapat kemenangan, tapi dia berjaya menghalau musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita belajar sejarah, ketika peperangan Qadisiyah lagi dia dah jatuh sakit, dia tak larat dah. Jadi dia duduk di atas kubu mereka dan dia hanya lihat peperangan, dia tak dapat pergi perang. Bila dia nampak je, dia kata kuda macam kuda aku, pedang macam pedang aku. Dia kata yang menunggang tu macam Abu Mihjan. Dia kata macam kata dia tu dalam penjara, kata kuda dekat tempat ikatan. Dia kata mana datang ni. Tak apalah, bila dah habis peperangan, semua datang bagi tahu kepada Amirul Mukminin, kepada Amir peperangan ni, kata kita telah mendapat menghalau kan tentera Parsi dengan berkat, kata Allah telah utuskan seorang malaikat datang. Sa'ad bin Abi Waqqas balik, dia cerita depan isteri, dia kata aku pun nampak, dia kata, tapi aku nampak kuda pun seperti kuda aku kan. Yalah, dalam peperangan Badar pun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan para malaikat dengan pakaian Zubair bin Awam kan. Dia kata kuda pun seperti kuda aku, pedang pun seperti kuda pedang aku. Lepas tu yang menunggang tu seperti Abu Mihjan. Maka isteri kata kalaulah Abu Mihjan, saat terkejut, dia kata ya, dia kata dia merayu dengan aku, maka aku telah berikan. Dia saat pergi tengok, dia ikat balik diri dia, dia ikat balik diri dia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata bukalah dia, kata lepas ni kami tak akan sebat kamu lagi. Dan masa itulah dia janji, kata lepas ni saya tak akan minum arak lagi. Ini pun para sahabat yang mana kita tak tahu bila kita punya turning point kita, bila Allah redha dengan kita, tak tahu. Kita semua buat dosa, tapi mungkin satu perkara yang kita pernah buat Allah suka, sebab tu buatlah sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, terima kita. Seperti mana para Ansar ni Allah sayang mereka tu sebab apa? Mereka utamakan saudara mereka melebihi diri mereka. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tahu, kata bila Nabi datang nanti orang akan diserang. Itulah Abu Haitham kata ada seorang Ansar ketika itu, nama dia pun Abbas juga. Dia kata bukan Sayyidina Abbas ni, Abbas lain. Dia kata tahu tak? Dia kata masa dia orang Abbas, dia kata tunggu dulu. Dia kata kau tahu tak? Kata bila kau bayar dengan Nabi nanti, harta kamu pun akan dirampas. Orang tua kamu akan dibunuh. Dia kata baik kau orang undur diri sekarang kalau kau nak undur. Sebab selepas bayar ni kamu tak boleh. Maka mereka kata kami tak mahu apa-apa. Kami nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah selepas peperangan Hunain, Nabi bahagi harta rampasan yang banyak kepada Safwan seorang. Nabi bagi 100 ekor unta, Nabi bagi kepada dia 100 ekor unta. Nabi bagi kepada Abu Sufyan, Nabi bagi kepada Muawiyah, Nabi bagi kepada Yazid bin
Nabi bagi kepada Yazid bin Abu Sufyan. Banyak. Ansar Nabi tak bagi apa pun. Masa tu ada seorang lagi ketua Ansar, Sa'ad juga, Sa'ad bin Ubadah. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, Sa'ad bin Mu'adh dah meninggal dunia, dah syahid dah. Dia datang jumpa ya Rasulullah. Dia kata, orang-orang Ansar kata, kenapa kami tak dapat apa? Adakah Rasulullah dah lupa kami selepas dah balik ke kampung kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan semua para Ansar. Nabi kata, pastikan tak ada orang lain selain Ansar di sini. Kumpulkan semua Ansar dalam kemah. Mereka kata begitu dekat sekali kami rasa tubuh-tubuh kami bersama kan. Maksudnya begitu rapat-rapat semua orang Ansar berkumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah kamu fikir dulu saya susah kamu beri perlindungan kepada aku, dan hari ini aku telah beri kemenangan, aku telah lupa kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, adakah kamu mahukan harta benda ini, ataupun kamu mahu, tidakkah kamu gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pulang bersama dengan kamu? Kata Nabi, itu sajalah. Maka para Ansar menangis masa tu. Nanti bila sampai ke cerita tu saya akan cerita panjang lebar apa peristiwa dan bagaimana ayat mereka ni memang ketika itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan mereka ni sangat menyentuh hati. Nabi kata, tidakkah kamu gembira kamu akan bawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak tinggal di Mekah dah. Nabi kata Ansar itulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Ansar ketika itu lagi, kalaulah seluruh dunia pergi ke satu arah dan Ansar ke arah yang lain, maka aku akan ikut para Ansar. Ansar ni kedudukan mereka tinggi. Jadi sekurang-kurangnya kita jadilah seperti para Ansar. Dan mudah-mudahan kita boleh buat sesuatu. Sebab apa? Para sahabat ni, seperti mana Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu lah, kan dia meninggal dunia kan, bila dia syahid dalam peperangan Khandaq ni. Tak ramai orang syahid, tapi dia salah seorang yang syahid. Satu hari Nabi SAW pakai baju baru, pakaian yang cantik yang diberikan oleh Raja Syam, Kisra, Kaisar. Kaisar berikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi pakai pakaian yang mewah ni. Maka ada seorang sahabat puji Nabi SAW, cantiknya baju. Nabi kata, ni cantik. Nabi kata, kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'adh di syurga lebih cantik daripada ini. Kan itu mereka punya kedudukan. Kita belum buat apa-apa lagi kan. Kita belum buat apa-apa lagi. Inilah masa kita yang kita nak buktikan diri kita kepada Allah. Sebab kehidupan kita dapat sekali saja. Para sahabat ni, sebab itulah mereka tak pernah belakangkan diri mereka dalam apa-apa perkara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan, dia akan berdiri. Dia kata dalam peperangan Badar pun dia cuba, Nabi kata tak boleh kan. Dalam peperangan Uhud pun dia cuba. Masa tu dia kata dia 12 tahun, 13 tahun, tak boleh. Peperangan Khandaq baru Nabi terima dia. Begitu semangat dia. Maksudnya mereka tahu sebab apa, kehidupan ini sekali saja. Dan kalau miss lah selama-lamanya kan. Tapi peluang ada selagi kita bernyawa. Tapi peluang kadang-kala bukan datang selalu. Bukan sentiasa kita boleh buat pengorbanan. Hari ini kita ada buatlah apa yang kita boleh buat. Jadilah seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Kadang-kadang satu perkara kecil yang kita buat pun diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun cukup untuk kita mendapat jaminan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi seperti para sahabat yang terus dapat pengumuman radhiyallahu alaihim majma'in, Allah telah redha dengan mereka. Kita tak boleh even imagine tau kan. Bayangkan kalaulah kita dah dapat jaminan syurga, betapa gembiranya kita kan. Fikir apa lagi kan, dah semua dah terjamin dah. Tapi mana ada jaminan apa-apa untuk kita. Tapi kita punya confident tu subhanallah. Kita punya confident iman tinggi. Para sahabat ni mereka takut. Walaupun Nabi dah janji mereka syurga, mereka takut. Sebab mereka boleh nampak gambaran. Mereka boleh nampak gambaran bila Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an dikebumikan dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata telah mula. Dia satu adalah fitnatul qabr, iaitu ujian dalam kubur bila munkar dan nakir datang. Sebelum tu ada satu marhalah, iaitu bila bumi akan himpit kita kan. Masa tu dia kata dah mula. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah bumi boleh ringankan perkara itu, maka dia akan ringankan dengan Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Kerana kematian dia, Arash pun bergegar. Tapi ini akan berlaku selepas itu, barulah mula fitnatul qabr, iaitu soalan dalam kubur.
Yang akan selamat daripada soalan kubur ni siapa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka terus akan terbang di syurga. Roh mereka akan masuk dalam burung, mereka akan terbang di syurga. Sebab itulah kena minta kematian syahid. Tak ada soalan dalam kubur. Kalau tidak, nak jawab soalan dalam kubur tu bukan mudah. Marrabbuka, bukan senang. Sama ada akan jadi taman-taman syurga ataupun. Sebab itulah para sahabat takut. Kita takut kita sebab gambaran alam kubur ni tak nampak lagi depan mata kita. Kita tak tahu, kita rasa confident tak apa kan. Dah mati kan, dah ke bumi habislah. Tu Allama Iqbal kata kan, dia kata na umid hoकर कहते हैं कि मर जाएंगे मर के कुछ ना पाया तो क्या करेंगे. Dia kata bila dah tak ada harapan lagi, kita kata mati pun tak apa. Tapi kalau dah mati pun tak ada apa, nak buat apa? Sebab itulah para sahabat ni sampai mati mereka punya perjuangan. Seorang-seorang sahabat yang saya sebut tadi, mereka mati. As'ad bin Zurarah ni pada tahun pertama hijrah lagi dia dah terima. Bayangkan Allah terima dia untuk hidupkan solat Jumaat yang pertama. Mus'ab bin Umair, walaupun dia kaya, dia kata bila dia lalu satu lorong tu, orang tahu Mus'ab lalu pada sebelum dia meluk agama Islam. Sebab wangian yang dia pakai. Kemudian dia pakai pakaian daripada baju-baju guni saja, tak ada apa-apa. Ini dia orang ubah kehidupan mereka. Kerana mereka nak keridhaan Allah. Bila datang masa untuk belanjakan harta di jalan Allah, mereka bawa semua harta mereka. Ansar lah yang mana bila tetamu datang yang ditutup lampu kan, dia kata supaya tetamu tak tahu mereka pura-pura makan. Ini Ansar lah. Mereka punya semangat kan, subhanallah. Sebab tu Allah redha dengan mereka. InsyaAllah dah pukul 10 dah. Untuk minggu ini saya memang nak berhenti di sini saja. Sebab kalau saya pergi ke depan lagi nak kena habiskan satu bab lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita bersemangat untuk ikut para sahabat. Kalau tak boleh ikut yang awal ni, ikutlah anak-anak mereka seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu pun kita tak boleh ikut sebenarnya kan. Itu pun tak boleh ikut. Abdullah bin Amr bin As ni setiap malam dia khatam Quran. Sampai bila dia kahwin pun dia tak tidur dengan isteri dia sampai dia orang komplain. Ayah dia komplain kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lagi siapa lagi? Abdullah bin Zubair. Bila dia berdiri sembahyang dalam di Kaabah, di depan Baitullah, dan di Baitullah mereka kata nampak macam tiang daripada jauh, dia tak gerak. Dia lama dia akan berdiri. Macam tiang. Tak bergerak. Para sahabat mereka bangun malam mengaji, solat kan. Siang hari mereka jihad di jalan Allah, malam hari mereka beribadat kepada Allah. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam asingkan diri dalam gua Hira dan turunnya wahyu, selepas itu tak ada siapa pun boleh asingkan diri lagi. Nak asingkan diri dengan apa? Bangun malam. Gelap gelita itulah asingkan diri. Tak boleh dah nak pergi sorang-sorang duduk dekat dalam hutan. Itu semua tak ada perintah lagi. Perintah kita duduk dengan masyarakat, nak asingkan diri buat apa? Bangun malam. Itulah yang kita dapat hikmah daripada surah Al-Isra, daripada perjalanan Isra Nabi. Waktu malamlah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling dekat. Allah turun hingga ke langit. Pertama Allah tanya lagi, ada tak nak minta ampun, aku ampunkan. Ada tak sesiapa nak aku tunaikan hajat, aku tunaikan. Dan ada tak sesiapa yang nak hajat ni, aku tunaikan. Allah tanya lagi, Allah offer lagi, bonus Allah berikan. Di malam kena bangun tuan-tuan. Boleh Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Malam harilah kita nak bangun menangis baca Quran. Auzil alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bangun malam menangis. Hari ini kita sibuk pagi punya kerja sehingga malam tak boleh bangun. Saya pun lemah. Mudah-mudahan sama-samalah kita usaha. Kerana itu sahajalah cara kita nak rapat dengan Allah. Bila siang hari kita buat usaha, malam kita tak berhubungan dengan Allah, macam mana kita nak dapat kekuatan? Mereka kuat sebab mereka bangun malam. Itu kekuatan luar biasa Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu. Hubungan mereka dengan Allah. Perlu apa-apa mereka sembahyang 2 rakaat je minta kepada Allah kan. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid. Yang kisah tu ada seorang sahabat ni dia pulang daripada Taif, dia kena samun kan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dia kata bagi aku sembahyang 2 rakaat. Penyamun kata solatlah, dia kata 2 rakaat solatlah. Dia solat, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alan lima yurid. Itu saja. Terus dengar suara daripada langit, la taqtulhu, jangan bunuh. Tuan tu angkat pedang lagi sekali nak bunuh. Dia kata Ya Arhamar Rahimin. Itu saja dia sebut.
Kata la taqtulu, terus malaikat datang, malaikat bunuh penyamun tu. Dua rakaat solat. Bangun malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kalau nak ikut para sahabat. Dan demi Allah, kalaulah kita ada connection dengan Allah kan, kalaulah kita ada hubungan dengan Allah, kita tak perlu apa-apa kabel networking lagi. Nabi tak buat networking dengan orang kaya. Orang Ansar ni semua orang miskin, tak ada apa, orang muda je. Tak perlu buat networking. Nabi dakwah mereka Aslim, taslam, maksudnya kepada raja-raja ni, terimalah Islam, kamu akan selamat. Kalau tidak, kami akan perang kamu. Kamu akan tanggung dosa orang-orang bawahan kamu. Yang kita perlu buat networking dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Sebab itulah Mona Yusuf rahmatullah alaih kata, kalau seorang tu dia tengok orang kaya, dia terkesan dengan kekayaan dia, maka dia akan tunduk depan orang kaya itu. Tapi kalaulah dia pandang orang kaya tu, dia nampak kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang kaya tu pun akan tunduk kepada dia. Kita bukan nak orang tunduk kepada kita, tapi kita nak tunduk kepada Allah. Kita nak belajar tunduk kepada Allah. Jangan pandang khazanah orang, pandang khazanah Allah. Seperti mana para sahabat angkat tangan doa, Allah berikan semua apa saja mereka nak. Mereka minta bantuan, Allah bagi bantuan kepada mereka. Berikan kemenangan. Kemenangan mereka kata kerajaan Rom dan Parsi ini sampai hari ini orang tak boleh brain. Macam mana mereka boleh tewaskan? Dengan bilangan kecil, macam mana diorang tewaskan? Mereka ni yang tak ada training, yang tak ada senjata, yang tak ada apa-apa boleh dapat. Sebab Allah kata ini janji Allah. Wa antumul a'laun, kata aku bantu kamu. Aku anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Kami turunkan malaikat, kami bantu kamu dengan para malaikat. Bukan dengan bilangan, bukan dengan harta. Boleh tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita belajar ni, kita jadikan ibrat, kita jadikan mereka contoh, jadikan mereka ini role model. Kan, mereka ni idola kita. Ashabi kan nujum, para sahabatlah superstars. Kalau kita tak belajar tentang mereka, kita belajar tentang orang lain yang tak beriman pun, kan kita quote tentang dia, kata saintis ni kata itu, ahli falsafah ni kata ini. Banyak cerita pula saya teringat, tapi insya-Allah nanti kita sambung. Allah Taala beri taufik kepada kita untuk kita beramal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.